Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam sesi tadabbur harian, satu hari satu muka surat insya-Allah. Pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah kita akan sama-sama untuk melihat kepada muka surat yang ke-18 insya-Allah. Muka surat yang ke-18 iaitu kita akan melihat pada hari ini daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat 113 sehingga ayat 119. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari Sabtu 11 hari bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 24 hari bulan April tahun 2021. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kurniaan yang baik kepada kita semua insya-Allah pada hari ini, dan moga-moga kita akan dapat melaksanakan hari ini ialah dengan penuh kegembiraan insya-Allah, dengan penuh panduan daripada Al-Quran, dan kita akan mendapat kesempatan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita kefahaman yang sebersedikit daripada Al-Quran pada pagi ini insya-Allah, dengan usaha kita yang sedikit ini untuk cuba memahami Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita masih lagi akan bercerita tentang kisah orang-orang Yahudi, ataupun kita boleh katakan bahawa dakwah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pelbagai masalah, kita katakan masalah dari segi maknanya manusia-manusia yang tidak mahu beriman, manusia-manusia yang engkar, manusia-manusia yang menolak. Dan manusia-manusia yang menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terdiri daripada tiga golongan. Yang pertama sekali adalah orang-orang Yahudi, yang kedua adalah orang Kristian, dan yang ketiga adalah musyrikin Mekah. Kalau ikut aturannya ialah yang bermulanya ialah dengan orang-orang musyrikin Mekah lah kan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah Al-Mukarramah. Dan kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpindah ke Madinah, maka Nabi menghadapi dua lagi golongan baru yang besar, iaitu golongan Yahudi di Madinah, dan seterusnya ialah golongan orang-orang Kristian yang datang ataupun yang berada di keliling Madinah, sama ada daripada Rom sebelah atas ataupun daripada selatan, iaitu terutamanya daripada kawasan Najran. Jadi insya-Allah kita akan tengok apakah ungkapan-ungkapan yang selalu ataupun perkara-perkara yang selalu dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah masukkan dalam Al-Quran ni, telah abadikan dalam Al-Quran ni untuk menjadi panduan kepada semua orang Islam yang hidup pada bila-bila masa pun sehingga hari kiamat, bahawa inilah yang akan mereka hadapi di dalam kehidupan mereka, dalam dakwah mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wahum yatluna alkitab kadzalika qala allazina la ya'lamuna misla qaulihim fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ayat 113 daripada surah Al-Baqarah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga-tiga golongan ini. Ketiga-tiga golongan yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sebenarnya mereka ini, adakah mereka ni bersatu? Ya betul, dari segi menentang Nabi, dari segi menentang Islam, mereka ni bersatu. Tetapi sebenarnya sesama mereka sendiri, mereka ini sebenarnya tidak bersatu. Mereka ni sebenarnya saling menuduh di antara satu sama lain. Mereka saling mengatakan bahawa kamu adalah tidak betul. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini kan, orang-orang Yahudi berkata, wa qalatil yahud, berkata orang Yahudi, laisatin nasara ala syai'. Orang Nasara ni tak ada apa pun. Dia kata lai ala syai' ni artinya ialah ungkapan yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menunjukkan kepada orang yang tidak ada mempunyai nilai apa-apa. La syai', la syai', la syai' makna tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Ataupun tiada nilai, ataupun la i'tibar, ataupun ghair mu'tadd bih. Gitu dalam bahasa Arab. Maknanya orang yang tak boleh dipakai pun. Jadi maknanya orang Yahudi menuduh orang-orang Kristian ni sebagai tak ada apa-apa pun, tak ada guna apa pun. Mereka ni tak betul. Setengah tafsir kata mereka ni adalah sesat.
Kemudian waqalatin nasara, dan kemudian orang-orang Nasara pula berkata apa? Laisatil yahudu ala syai. Orang-orang Yahudi ni pula ala syai, laisa ala syai. Laisat al yahudu, laisatin yahudu ala syai. Orang Yahudi ni pula tak ada apa pun. Jadi samalah kan, orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh orang ni kan. Kita telah baca sebelum daripada ni iaitu kisah di mana berlaku pertelingkahan sesama mereka ni, mereka bergaduh di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kan. Iaitu orang kata ni, orang Yahudi kata ni, orang Kristian kata kepada orang Yahudi macam ni. Jadi mereka ni bergaduh kan. Jadi mereka katakan bahawa kan yang ni tak ada. Yang ni tak boleh masuk syurga. Kami saja boleh masuk syurga. Kami ini syurga ni milik orang Yahudi. Yang ni kata syurga ni milik orang-orang Kristian Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun mengatakan tak ada. Kedua-dua mereka ni salah kan. Yang betul ni apa? Iaitu sesiapa yang menyerahkan, man aslama, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah sebenarnya orang-orang yang akan masuk syurga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini lagi dah apa kan? Kemudian lagi Allah Taala kata wahum yatlunal kitab, sedangkan mereka berdua-dua ni iaitu orang Yahudi dan juga orang Kristian ini, mereka ni yatlunal kitab. Mereka ni ada kitab. Orang Kristian ada kitab Injilnya. Orang Yahudi ada kitab Tauratnya. Mereka sama-sama baca kitab, tapi kemudian menuduh di antara satu sama lain. Kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qaulihim. Allah Taala kata, maka begitulah juga allazina la ya'lamun. Orang-orang yang la ya'lamun. La ya'lamun ni maknanya orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tak baca kitab. Itu maksud di sinilah orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah ataupun bukan Mekah lah, iaitu orang-orang yang tidak beragama Kristian dan tidak beragama Yahudi pun begitu juga mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikutnya sebagaimana ahli tafsir kata, orang Yahudi kata bahawa Nabi Isa ni tak betul. Orang Kristian pula mengatakan bahawa Nabi Musa ni tak betul, tak boleh pakai. Jadi yang ni kata tak boleh pakai, ni tak boleh pakai. Akhirnya datanglah orang-orang musyrik ni, orang-orang kafir daripada Arab ni pula kata apa? Bahawa Nabi Muhammad tak boleh pakai. Nabi Muhammad tak betul. Jadi semua tu menuduh Nabi ni tak betul, ni Nabi tak betul. Semua orang menuduh Nabi tak betul. Masing-masing tuduh menuduh di antara satu sama lain. Tapi orang-orang kafir Mekah ni, Allah Ta'ala sebut sini lah, la ya'lamun. La ya'lamun artinya mereka ni tak baca kitab. Mereka ni tak ada kitab. Jadi artinya walaupun mereka ni baca kitab, orang Yahudi, orang Kristian, walaupun mereka ni baca kitab, tapi perangai mereka sama dengan orang tak baca kitab. Iaitu orang-orang kafir daripada tanah Arab. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Sudah. Nanti Allah Taala akan menjadi penhukum. Allah Taala akan hukumkan, akan putuskan di kalangan mereka siapakah agama yang benar. Jadi sebenarnya ayat ini adalah untuk menafikan apa? Bahawa semua mereka ni tak benar sebenarnya. Yang benar tu siapa? Ialah man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Orang yang muhsin iaitu orang yang beragama dengan agama benar, orang yang muwahhidun, orang yang beriktikad dengan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian betul beramal soleh, menyerahkan diri kepada Allah. Itulah sebenarnya orang-orang yang akan masuk ke syurga. Yang lain ini sama ada Yahudi ke, sama ada Kristian ke, sama ada orang Arab yang sembah berhala ke, semua tu tak betul. Tak betul semua kan. Jadi Allah Taala kata, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nantilah. Sekarang ni adalah hari dunia. Hari dunia ni hari ikhtibar. Hari dunia ni hari ujian. Allah Ta'ala nak tengok kan siapa yang percaya kepada ni, siapa yang percaya kepada ni. Dan sekarang Allah Ta'ala beritahu hari kiamat nanti Allah akan clearkan lah. Kalau clear atas dunia sekarang ni, nanti dah tak jadi ujian lagi kan. Jadi yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, pada apa-apa yang mereka berdebat-debat tu, iaitu dalam masalah agama itu siapa yang betul. Seterusnya dalam ayat 114 kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala berkata waman azlam. Jadi sekarang ni waman ini ialah waw tu dan lah, man tu siapa. Dalam bahasa Arab waman di sini ialah nama dia istifham an-nafyi. Istifham an-nafyi iaitu mendinaikan soalan, tapi soalan situ adalah soalan untuk menafikan, untuk mengatakan tak betul. Untuk mengatakan tak adalah siapa yang lebih apa lagi. Waman azlamu artinya siapakah lebih dahsyat lagi, lebih zalim lagi. Azlam tu daripada sama seperti akbar, kita kata akbar tu yang paling besar lah kan. Azlam tu maknanya yang
paling zalim. Jadi tidak adalah yang paling zalim. Allah Ta'ala kata mimman mana masajidallahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Allah Ta'ala kata tidak adalah orang yang lebih dahsyat lagi, yang lebih zalim lagi daripada orang yang mana'a masajidallah. Mana'a maknanya menghalang. Mana'a maknanya tidak membenarkan. Masajidallah an yuzkara fi hasmuhu, untuk disebut nama Allah di dalamnya, di dalam masjid tersebut, di dalam tempat peribadatan tersebut. Jadi ayat ini menurut beberapa riwayat dikatakan bahawa turunnya kepada siapa? Iaitu kepada ada 3 pendapat di sini. Ada 3 pendapat ulama yang berkaitan dengan dilarang disebut nama Allah, dan juga kemudian wasa'a fi kharabiha, dan kemudian berusaha pula mereka itu untuk menghancurkan, meruntuhkan. Yang pertama sekali dikatakan ialah orang-orang Rom. Orang Rom. Apabila orang Rom ni, kalau ikutnya dia ni Kristian. Tapi bila dia masuk ke Baitul Maqdis, dia meruntuhkan tempat-tempat peribadatan yang digunakan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lalu turun ayat ni untuk menceritakan perkara tersebut. Iaitu perkara ni adalah tak adalah orang yang paling zalim sekali, orang yang meruntuhkan, orang yang menghalang dan sebagainya. Dalam riwayat yang kedua, ada juga pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa ayat ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah ini pada masa Hudaybiyah, Nabi SAW datang daripada Madinah Al-Munawwarah. Nabi datang ke Mekah untuk menunaikan umrah. Untuk menunaikan umrah saja. Bukannya untuk buat kacau bilau, bukannya untuk berdakwah kepada mereka ke apa yang mereka tak suka sangat tu kan. Dan macam-macam lagi lah. Jadi Nabi SAW datang ke Makkatul Mukarramah sama sebagaimana orang Arab lain. Orang Arab lain, orang Mekah ni suka kan. Orang Arab lain ni datang ke Mekah ni, datang buat haji, datang buat umrah dan sebagainya setiap tahun. Tapi bila Muhammad datang untuk buat umrah pada tahun Hudaybiyah tu mereka tak benarkan. Jadi mereka tak benarkan. Allah Subhanahu Wa Taala kata waman azlam. Siapakah lagi yang paling zalim, yang lebih zalim lagi daripada orang yang mana orang datang nak mengingati nama Allah di situ, tiba-tiba dia halang. Wasa'a fi kharabiha, dan kemudian berusaha pula untuk kharabnya, untuk menghancurkannya, untuk meruntuhkannya. Meruntuhkan tu apa? Iaitu merosakkan. Tengok Masjidil Haram tu, dia rosakkan. Bukan dia rosakkan dari segi binaannya, tapi dia letakkan berhala-berhalanya dan macam-macam lagi. Jadi itu adalah beberapa pendapat ulama lah kan, yang berkaitan dengan ayat ini. Tapi ada juga pendapat ulama lain yang mengatakan bahawa ayat ini sebenarnya adalah am. Am tu maksudnya termasuk semua sekali siapa saja yang menghalang orang untuk mengingati Allah dalam masjid, dan juga yang mana dia berusaha untuk meruntuhkan Kaabah pula kan, meruntuhkan masjid pula, sebagaimana yang kita baca dalam berita kan, beberapa bulan lepas peperangan berlaku di satu tempat tu, di mana orang-orang Kristian telah memasuki satu tempat orang Islam, dan akhirnya dia meruntuhkan banyak, dia rosakkan, dijadikan masjid-masjid sebagai kandang babi dan sebagainya. Jadi siapakah orang yang lebih dahsyat lagi daripada orang yang begini sifat dia? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini waman azlam. Siapakah yang lebih zalim ni? Tidak ada yang lebih zalim lagi selain daripada orang yang buat macam tu. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Allah Taala kata mereka ni tidak sepatutnya masuk ke dalam tu melainkan dalam keadaan takut. Untuk tafsiran ayat ni ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa begini maksud dia, iaitu ayat ini nampak macam ikhbar, nampak macam khabar, maknanya macam menceritakan anak sepatutnya mereka ni begini kan. Tetapi kata tafsir jalan lain, dia kata maksud ayat ni adalah sebenarnya adalah arahan, sepatutnya arahan kepada orang-orang Islam supaya akhifuhum bil jihad, takutkanlah mereka ni dengan jihad. Maknanya takut sini, takut kan ada illa khaifin, melainkan dalam keadaan takut. Jadi takutkan mereka iaitu dengan menggunakan jihad, dengan menggunakan kekuatan, dengan menggunakan power, nanti berusahalah untuk menawan Kaabah itu. Dan orang-orang yang kafir kalau nak masuk juga, masuk dalam keadaan takut, masuk dalam keadaan tak berani lagi untuk mengangkat muka dan sebagainya kan. Jadi itu adalah pendapat sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir jalan lain. Tapi ada juga pendapat-pendapat lain yang mengatakan bahawa maksudnya terbalik daripada situ. Maksudnya apa? Sepatutnya
Orang-orang siapa saja yang nak masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala adalah sepatutnya mesti dalam keadaan takut, rendah diri dan sebagainya kan. Jangan takabur, jangan itu dan sebagainya kan. Apabila nak masuk ke dalam Baitullah, masuk dalam rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah dua pendapat tak apa kan. Jadi insya-Allah kedua-dua tu adalah boleh kita terima kan, kerana itu adalah pandangan-pandangan yang diberikan oleh ulama-ulama tafsir. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini lahum fid dunya khizyun. Orang yang buat macam tu, orang yang berperangai macam tu, maka bagi mereka itu khizyun. Khizyun ni apa? Itu hawan, kehinaan. Apa maksud kehinaan di situ? Ulama tafsir seperti Jalalain disebutkan maksud hawan di situ bagi mereka, Allah Taala kata maknanya di dunia lagi. Di dunia lagi mereka akan dapat apa? Hawanun, iaitu sama ada akan diperangi, sama akan dibunuh, sama ada akan ditawan, sama ada akan dikenakan jizyah dan sebagainya. Maknanya mereka Allah Taala janjikan akan kenakan kehinaan ke atas orang-orang yang buat perangai macam tu. Di atas dunia lagi Allah Taala akan kenakan kepada mereka itu. Dan juga di hari akhirat, of course lah kan, walahum fil akhirati azabun azim. Bagi mereka di akhirat nanti mereka akan terkena azab yang besar, iaitu azab neraka. Seterusnya ayat 115 Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pula walillahil masyriq wal maghrib. Sekarang ni Allah Ta'ala cerita pula tentang perkara lain pula, iaitu satu perkara lain, iaitu tentang timur dan juga barat. Timur dan barat ni milik siapa? Timur dan barat ni bila disebut, kata setengah ulama, adalah maksudnya ialah seluruh alam ni. Seluruh arah ni. Arah di mana saja, timur ke barat ke utara ke selatan ke kan. Timur, barat daya, barat selatan. Sebut apa-apa arah pun, itu semua adalah Allah Ta'ala kata walillah. Semua itu adalah milik Allah. Bukan milik orang lain, bukan milik sesiapa. Jadi walillah al-masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Jadi Allah Taala kata fa aynama tuwallu, di mana saja kamu mengarahkan diri kamu, menghalakan diri kamu, fasamma wajhullah. Hunaka, fasamma situ makna bukan summa samma tu maknanya lah hunaka, di sanalah wajhullah. Di sanalah kiblatnya maksudnya. Untuk ahli sunnah wal jamaah maksudnya ialah di sanalah kiblatnya. Maknanya di sanalah arah yang betul. Ayat ini diturunkan kerana apa? Disebutkan oleh para ulama kerana orang-orang Yahudi ni mereka ni mengatakan macam-macam kan. Iaitu dalam beberapa peristiwa kan. Antaranya peristiwa yang disebutkan di sini ialah apa? Iaitu yang berlaku ketika pemindahan kiblat ni. Ini satu pendapat mengatakan apabila berlaku pemindahan kiblat, jadi orang-orang Yahudi ni kata apa? Orang Yahudi ni kata apalah Muhammad ni sekali macam ni, sekali ke sini, kali ke sini kan. Mana satu yang betul ni? Timur ke betul ataupun barat ke betul, utara ke betul, selatan ke betul? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ini. Allah Taala kata mana-mana saja, barat ke timur ke, itu tak penting. Yang penting ialah kita ni menghadap ke arah mana yang diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Timur barat ni semua milik Allah kan. Tak kira mana-mana arah pun, semua tu milik Allah. Itu satu pendapat lah kan. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa ayat ini turun berkaitan dengan peralihan kiblat. Kerana orang Islam sekali menghadap ke Baitullah, sekali menghadap ke Baitul Maqdis, sekali menghadap pula ke Baitullah. Jadi sebab itulah orang Yahudi kata apa ni, mana satu betul ni. Itu orang Yahudi yang pertama. Yang keduanya, ada pendapat mengatakan bahawa peristiwa ini, ayat ini berkaitan dengan, iaitu orang Islam ini dibenarkan untuk menghadap ke mana sahaja untuk sembahyang sunat apabila mereka ini berada di atas kenderaan. Jadi bila mereka mengangkat takbir ke arah kiblat dan kemudian selepas tu binatang itu menghala ke arah mana, kenderaan itu menghala ke arah, macam kita naik kereta sekarang kan. Kereta menghala ke mana? Kereta jalan pusing, dia pusing kan. Jadi bila kita sembahyang dalam kereta, boleh insya-Allah sembahyang dalam kereta kan. Akad takbir menghadap kiblat, selepas tu dah mengarahlah mana-mana saja, maka boleh dibenarkan. Jadi akhirnya orang Yahudi ni katalah pula kan. Orang yang tak suka pada Islam ni, mereka pun katakan, sebenarnya ke mana kiblat sebenarnya? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata kat sini walillahil masyriq wal maghrib. Di mana saja kamu menghadap dan di mana saya kamu menghadap, di situ adalah kiblatnya. Jadi ayat itu adalah untuk menjawab serangan-serangan orang-orang yang tak suka kepada Islam, yang sentiasa cari pasal cari je poin-poin kan, nak kata Islam ni tak betul kan. Jadi itulah di antaranya yang disebutkan. Tetapi ada ulama yang katakan bahawa ayat ini lebih umum daripada itu lagi. Jadi fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim.
Allah ni maha luas kurniaannya, maha tahu ke mana saja kan. Allah Ta'ala tahu kan apa yang ada dalam hati kita, tahu semua benda. Seterusnya ayat yang ke-116, 116 insya-Allah sahabat-sahabat semua boleh tengok mushaf kalau ada kemudahan. Wa qalu takhazallahu walada. Di sini ada waw di depan tu ada waw di depan tu. Ada setengah qiraat tanpa waw. Ada setengah qiraat qalu. Dia tak ada waw. Tapi dalam qiraat yang kita baca adalah waqalu. Gitu kan. Waqalu makna waw tu makna dan dan. Wa qalu takhazallahu walada subhanah. Sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula bahawa mereka ini berkata. Mereka ni siapa sini? Ketiga-tiga golongan tadi yang kita sebut tadi tu. Mereka ni sama ada orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy, kafir Arab mengatakan apa? Mereka berkata Allah Taala ni mengambil anak. Wa qalu takhazallahu walada. Mereka kata Allah ni ada anak. Siapa anak Allah? Malaikat-malaikat. Jadi kata malaikat ni adalah banatullah. Malaikat-malaikat ni semua adalah anak perempuan Allah. Kemudian orang Yahudi pula. Orang Yahudi berkata Uzairu binullah. Mereka kata Uzair itu adalah anak Allah. Kemudian orang Kristian pula mengatakan Isa binullah. Jadi semua tu kata masing-masing adalah. Ini anak Allah, ini anak Allah, ini anak Allah. Jadi Allah Ta'ala meriwayatkan sini, menceritakan kat sini apa? Wa qalu takhazallahu walada. Allah terus jawab subhanah. Subhanah, maha suci Allah. Jauh sekali maksudnya kan. Jauh, sejauh-jauh. Subhanah tu maknanya jauh. Tak betul semua tu kan. Ada pula mereka kata Allah ni ada anak. Wa qalu takhazallahu walada. Jadi perkara ni sekarang ni maknanya berleritan kan. Sampai sekarang ni yang kita tengok ada agama-agama yang mengatakan bahawa orang-orang ni adalah anak Tuhan. Tengok kan. Subhanah. Allah Ta'ala kata subhanah, maha suci dia. Bal lahu ma fis samawati wal ardi. Bahkan yang betulnya apa? Yang betulnya ialah semua apa yang selain daripada Allah adalah milik dia. Apabila miliknya, kenapa ada pula widadah? Kenapa pula ada beranak pula? Kalau beranak ni bukan milik kan? Kalau anak kita bukan milik kita. Kan? Kenapa milik? Tapi Allah Ta'ala mengatakan bahawa semua benda selain daripada Allah adalah miliknya. Uzair ke, malaikat ke, ataupun Nabi Isa AS ke, semua tu adalah milik Allah Ta'ala. Jadi dalam kaedahnya kan, al-milkiyah tunafi al-wiladah. Kan? Pemilikan dia tidak boleh tidak ada hubungan dengan anak. Kalau anak dia bukan milik dah. Jadi begitulah itu apa ni? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menafikan bahawa semua benda tu adalah milik Allah, bukannya anak dia. Bukan anak Allah tapi dia adalah milik Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Allah Taala kata semua benda tu apa? Termasuklah benda-benda yang tidak kita nampak tidak bernyawa. Sama ada batu-batu, sama ada pokok-pokok, sama ada tengok ni binaan masjid belakang ni kan, sama ada kerusi tepi kita ni kan, sama ada ni kan kayu-kayu ni semua kan. Tak kira lah apa-apa saja kan, sungai, air ke kan dan sebagainya kan. Semua tu adalah qanitun, semua tu adalah tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muti'una artinya ialah tu termasuklah perkara yang kita nampak macam tak hidup ni, sebenarnya ialah hidup dia tu muti' kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Taala kata badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala ni badi'. Badi' ni iaitu menciptakan sesuatu benda tanpa ada contoh sebelum daripadanya. Itu badi' kan. Badi' kan. Jadi badi' itu kan laisa lahu misalun sabiq, misalun sabaq, iaitu sebelum daripada itu tak ada misal tu. Tak ada contoh tu. Maka itu dipanggil badi'. Allah Ta'ala ni menciptakan segala benda. Ada contoh ke sebelum tu? Tak ada. Allah Ta'ala menciptakan. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Badi'us samawati wal ardi wa iza qada amran. Wa iza qada amran. Qada di sini maksudnya ialah wa iza arada. Wa iza arada amran. Qada tu maksudnya arada, iaitu iradat. Iradat ni makna kehendaki. Bila Allah Taala kehendaki sesuatu benda, wa iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun fayakun, maka dia akan jadi kan. Bukanlah maknanya di antara kun dengan fayakun tu ada masa. Kalau kita berapa 0.001 second barulah terjadi, tak. Itu hanyalah kerana sebutan, kerana kita terpaksa sebut kan. Kun fayakun, kerana huruf-huruf kan. Dan sebenarnya dia tak ada masa di situ kan. Tak ada masa mana bila Allah Ta'ala nak satu benda, terus dia akan jadi saja. Nak tunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kun fayakun, fayakunu, ataupun ada qiraat baca dengan fayakuna gitu kan, dengan nun tu baris atas. Jadi mana-mana tu adalah qiraat yang diterima kan, sebagaimana disebutkan dalam tafsir jalan lain.
Seterusnya waqala allazina la ya'lamun, dan berkatalah orang-orang yang tidak mengetahui. Siapa orang yang tidak mengetahui? Kita sebutkan tadi kan, 3 golongan ada kan. An-Nasara, Al-Yahudu, kemudian allazina la ya'lamun. Orang-orang yang tidak mengetahui. Orang yang tidak mengetahui itu maksudnya ialah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, sama ada Mekah ke Arab ke mana kan. Tapi orang kafir yang bukan ahli kitab dipanggil sebagai la ya'lamun. Dalam Quran ni waqala allazina la ya'lamun, Allah Taala kata orang-orang yang tidak mengetahui itu berkata laula yukallimunallah au ta'tina ayah. Mereka berkata apa? Mereka berkata kenapa Allah Taala tak bercakap sendiri? Bercakap sendiri apa? Iaitu memberitahu bahawa orang-orang Muhammad ni adalah nabi yang betul. Kenapa Allah Taala tak bercakap sendiri? Tengok kan. Mereka ni kan sebenarnya mereka tak nak. Mereka sebenarnya nak tolak Nabi ni. Mereka sebenarnya degil. Mereka sebenarnya, semua benda-benda tu kan takabur, semua tu adalah sifat mereka. Jadi sebab itulah mereka ni enggan kan, tak suka. Kalau apa-apa berlaku mereka kata, dia kata. Jadi mana kenapa Allah tak bercakap sendiri bahawa Muhammad tu betul? Tengok kan Allah Taala. Jadi apa yang ada tu mereka tak nak tengok. Quran mereka tak nak tengok, mukjizat yang lain mereka tak nak tengok, apa yang dah ada mereka tak nak, mereka minta lagi benda-benda yang tak patut. Jadi Allah Taala kata sini waqala allazina la ya'lamun laula yukallimunallah. Kenapa Allah Taala tak bercakap sendiri? Au ta'tina ayah, ataupun bawa datanglah dengan tanda-tanda. Tanda apa lagi mereka nak sebenarnya? Dah datang dah tanda-tanda, dah datang dah mukjizat, tapi mereka semua lupa, mereka semua tak nak terima. Tapi nak lagi, minta lagi. Kazalika qalal ladzina min qablihim. Allah Taala kata, macam itulah orang-orang sebelum daripada mereka ni berkata. Iaitu siapa orang-orang sebelum tu? Orang sebelum tu iaitu orang-orang kafir yang mendustai Nuh, orang kafir mendustai Nabi Ibrahim, orang kafir mendustai Nabi, macam-macam semua kan. Nabi-nabi terdahulu semua sekali tu, semua tu macam itulah mereka kata. Jadi ayat ini dikatakan sebagai tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud tasliyah ini maknanya hiburan, ataupun dalam bahasa yang lebih detailnya lah tasbir. Tasbir ni maknanya lah memberi kesabaran. Sabarlah Muhammad, bukan kau seorang yang dikatakan macam tu. Sebelum daripada ni macam itulah juga. Orang-orang kafir kepada nabi-nabi terdahulu, kepada sahabat-sahabat kamu yang dahulu ni, saudara-saudara kamu yang dahulu, nabi-nabi terdahulu, macam itulah juga mereka ni dituduh, mereka tu dikatakan. Jadi kalau orang Arab sekarang ni, kalau orang kafir sekarang ni depan kamu ni mengatakan perkataan tu, maka samalah. Tak lain lah, tak tumpah kan. Sama seperti sebiji macam tu kan. Kazalika qala allazina min qablihim misla qaulihim. Samalah perkataan yang sama dia katakan. Tasyabahat qulubuhum. Allah Taala kata tasyabahat. Tasyabahat ni artinya apa kan? Iaitu mana memang tasyabahat lah. Hati mereka ni adalah apa ni? Tasyabahat artinya ialah makna kotor makna. Itu kejahatan daripada hati mereka. Qad bayyannal ayat. Qad bayyannal ayat, minta maaf bising sikit, ada lori tiba-tiba Qad bayyannal ayat, kami dah terangkan tanda-tanda tu liqaumin yuqinun, kepada orang-orang yang nak beriman, kepada orang-orang nak, tapi mereka dia tetap juga degil. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Allah Ta'ala sebut kami sesungguhnya telah menghantar kamu, mengirimkan kamu sebagai basyiran, sebagai naziran dengan al-haqqu, dengan Al-Quran. Jadi wala tus'al an ashabil jahim, wala tus'al, dan kamu tidak akan ditanya tentang ashabil jahim, iaitu penghuni-penghuna jahim, penghuni neraka kan. Maknanya apa kan? Iaitu kerja kamu hanyalah al-balagh, kerja kamu hanyalah menyampaikan. Apa yang mereka tak terima, mereka tolak dan sebagainya, itu bukan kerja kamu. Wala tus'al, kamu tak akan ditanya. Ada satu qiraat lain dia kata wala la tas'al. La tas'al artinya jangan kamu tanya. Jangan kamu tanya pun sama juga, iaitu itu maknanya jangan, itu maknanya tidak akan ditanya. So maksudnya ialah sama, iaitu memberi jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu wahai Muhammad, kamu wahai pendakwah, kamu wahai orang-orang yang berusaha, kerja kita hanyalah menyampaikan Islam kepada manusia. Jika sekiranya mereka tidak menerima, maka kita tak akan ditanya kenapa mereka tak terima. Itu bukan kerja kita kan. Kerja kita, kenapa kamu tidak menyampaikan kepada manusia yang ada pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw